Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana bangun awal pagi sentiasa bersama kami menonton Sejahtera Asia. Okey, kepada anda semua yang tengah membancuh teh ke, yang tengah bersarapan ke, makan roti, okey, harapnya boleh panggil satu keluarga untuk tonton Sejahtera Asia bersama kami hari ini, ya. Okey, dan hari ini iaitu merupakan 28 Mac 2021 bersamaan dengan 14 Syakban 1442 Hijriah, yang juga saya itu Syasha Denzin dan bertemankan. Hari ini mungkin ada penonton dekat luar sana tertanya-tanya, siapa macam kenal je pemuda dekat sebelah saya ni. Okey, kita persilakan Cikgu Azila in the house. Hai, kenal saya tak? Selamat datang Cikgu Azila. Wah, terima kasih. Aduh, saya hari ni rasa macam ya Allah, nervousnya lain macam. Nervousnya lain macam. Sebab selalu ni kita diberikan slot untuk pendidikan. Betul. Iaitu yang itu adalah benda yang saya selalu buat. Saya buat tu setiap hari, mengajar. Yang ni pula jadi host, orang lain lah. Sebelum ni di posisi belakang, tapi hari ini duduk di samping Syah untuk mengacara Sejahtera Asia. Ya, selalunya berdiri dekat tepi dekat situ dengan betul. whiteboard. Hari ni duduk, dia lain macam rasanya. Hari ni tak ada whiteboard, Cikgu? Tak ada whiteboard. Tak ada. Saya nervous ni. Jangan Dengan geduk-geduk lain-lain macam rasanya hari ni. Dengan bila jadi host ni kan. Make up dia lain sikit kan. Make up dia lain sikit. Ada earpiece lagi macam ni. Saya ingat ada suruh saya dengar lagu tadi. Lain. Kata orang kita sakai lagi pertama. Sakai merupakan satu pengalaman yang baru ya, Cikgu. Pengalaman baru bagi saya pada hari ini. Tak apa, kita sama-sama belajar itu alah bisa tegal biasa. Baiklah. Sebelum tu, Cikgu Azila, boleh tak kongsikan kepada penonton dekat luar sana apakah topik yang akan kita bawakan kepada mereka pada pagi ini? Okey, first kali hari ini adalah tentang hutan. Dengan amal kan. Dia akan menjadi satu topik yang sangat menarik tentang badan amal ni yang mana ada berkaitan dengan van jenazah, berkaitan dengan pengurusan, tabung bantuan makanan amal. Sangat menarik dan saya pun rasanya dah tak sabar-sabar nak bertanyakan banyak soalan ni. Sama pada juga, hari saya pun ini. sama. Dan topik yang kedua? Topik yang kedua pula adalah tentang hutan. Hutan pun kalau adik-adik yang dekat sekolah. Saya ni asyik-asyik dengan adik-adik di sekolah. Yalah, cikgu kan. Kalau di sekolah tu yang belajar geografi tu kan. Yang belajar geografi tu sangat-sangat penting. Lagi tu nak menulis esei ke. Betul. Tapi bukan setakat geografi sahaja. Selain itu ada juga pendidikan moral pun sama juga. Sebenarnya khas untuk semua lapisan masyarakat sebenarnya. Dan seterusnya kita akan masuk ke segmen perkembangan COVID di Malaysia, itu dimulai dengan saya Syasha, dan seterusnya akan diikuti di Sarawak, iaitu diteruskan oleh Cikgu Azila ya. Betul. Okey. Seterusnya kami ingin menguar-uarkan tentang statistik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam, iaitu 27 Mac 2021, di mana dilaporkan sebanyak 1,119 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 1,257 kes sembuh baharu dan kematian baru pula adalah sebanyak 2 kes. Dan jika kita lihat di sini, statistik mengikut negeri, Selangor masih lagi mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu sebanyak 283 kes. Disusuli oleh Sarawak iaitu sebanyak 267 kes dan Kelantan sebanyak 138 kes. Selain itu, semalam juga terdapat 10 kluster telah ditamatkan dan menjadikan jumlah kluster tamat adalah sebanyak 952. Walau bagaimanapun, sebanyak 9 kluster baru telah dilaporkan yang melibatkan 5 kluster tempat kerja dan 4 kluster komuniti. Yang pastinya dinasihatkan kepada semua rakyat untuk mengamalkan 3W, iaitu wash, weigh dan warn. Diharapkan kita semua ni dijauhi wabak penyakit COVID-19. Baiklah, perincian COVID di Sarawak akan diteruskan oleh Cikgu Azila. Silakan, Cikgu. Saya ni kalau nampak nombor ni memang edik sikit nampak nombor. Tak boleh tengok nombor. Untuk Sarawak adalah 267 kes baharu semalam dan ini menjadikan total jumlah keseluruhan adalah 15,443. Kosong kematian semalam dan total sembuh di Sarawak juga adalah 15,443. Dan pada semalam yang mencatatkan yang ranking nombor 1 sekali dekat Sarawak ni in term of kes yang paling banyak adalah Sibu 49 kes, Bintulu pun banyak juga 44 kes, Miri 40, Samarahan 31, Kuching Serian 19,
Bukit Mabong 13, Julau 10, Kanawit 8, lepas tu Kapit, Seri Aman, Beluru 7 kes masing-masing. Lepas tu Maradong, Sarike, Song 3 kes dan 1 kes untuk Marudi, Matu, Pakan dan Tanjung Manis. Nampaknya di Sarawak pun sekarang masih menunjukkan angka yang tidak menyebabkan kita rasa senang hati. Ya betul, masih lagi kita 3 pun angka. merasa sangat susah hati sebenarnya sebab dulu kan masa tahun lepas Sarawak ni dia masa orang lain dah beratus-ratus, dia tak join tau. Dia baru betul. 20 lebih tapi sekarang dah 100 lebih juga, 200 lebih juga. Kita amat membimbangkan, tetapi Wadah Sejahtera Asia pada pagi ini bukan untuk menyebarkan kebimbangan, tetapi kita kita melihat semua ini daripada sudut positif. Ada bisnes yang berkembang maju di musim COVID-19 sebagai contoh. Dan untuk nombor-nombor ini, kepada anak-anak murid saya, apa kata tengok nombor balik. Nombor 267, you tambah semua. Adakah nombor itu boleh dibahagi 3 yang kita belajar semalam? Sempat lagi. Baiklah. Seterusnya perkongsian mengenai tadi Cikgu Azila dah beritahu mengenai perniagaan yang akan dilakukan tak lama lagi, iaitu saya ingin berkongsi kepada semua iaitu mengenai SOP Bazar Ramadan. Berita baik ke macam mana ni? Berita baik, tapi dalam masa yang sama juga adalah untuk memberi peringatan kepada semua untuk berjaga-jaga. Betul? Okey, selain itu, oleh itu Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah menyatakan bahawa hanya 2 orang bahagi satu keluarga saja yang dibenarkan untuk masuk ke kawasan pasar ataupun bazar. Selain itu, makanan hendaklah dikendalikan oleh peniaga atau pekerja sahaja. Pelanggan tidak dibenarkan mengambil makanan sendiri. Seterusnya, waktu operasi adalah bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 8 malam yang beroperasi bermula dari 12 April sehingga 12 Mei. Dan tambahan pula, pihak penganjur ni mereka perlu sediakan pelan lokasi, susun atur, tanda jarak dan juga tunjuk arah. Hal demikian adalah untuk memastikan bahawa peniaga dan pengunjung mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu harapnya kita semua nanti patuhi SOP yang telah ditetapkan ni, dan janganlah kita orang Sarawak cakap sekampung-kampung nak pergi ke bazar. Jangan. Kalau dulu sekampung-kampung, serumah-rumah. Siap nak panggil jiran sebelah lagi nak pergi bazar Ramadan. Tapi untuk kali ini kita pergi apabila perlu sahaja dan juga sentiasa menjaga jarak tu. Itu yang penting. SOP tu penting untuk peniaga dan penting juga untuk kita lah sebagai orang yang nak pergi ke bazar ni. Banyak yang kita nak kena ikut. Jangan suka hati redah. Jangan suka hati redah. Okey, Cikgu Azina mungkin ada Saya pun ada news menarik pada hari ini, iaitu semalam GAS ada mention mungkin semalam Nilofa kahwin. Mungkin dia kata, hari ini kita confirm pula dah. Hari ini kita confirmkan semalam perkahwinan Nur Nilofa Muhammad Noor, nama sebenarnya, dengan pasangannya yang nama glamournya adalah Piyuris ataupun Haris Ismail, 26, dan dia berjalan dilangsungkan pada 11.43 pagi semalam. Nak tahu dia punya Instagram dah ada dah. Saya dah stok dah bagi. Jadi 925k likes. Apa Syasha rasa kalau Instagram kita 925k like? Maksudnya banyak tu. Banyak. Dia punya notification tu. Notification, ya Allah, banyaknya. Macam mana jadi orang yang beratus-ratus ribu dekat nak 1 juta tu. Kok sekarang masa kita tengah bersiaran ni dah 1 juta dia punya like. Saya punya like 900 pun tak pernah. 90 pun kadang-kadang. Jauh bolehlah sekali. Jadi dari itu kita nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nilofa dan juga pasangannya. Semoga kekal hingga ke jannah. Cikgu Azila jangan kecewa ya, jangan. Kita mungkin ada Kenapa yang lain. saya pula kena? Baiklah. Tak apa, saya stop Instagram lain pula lepas ni. Stop saja yang lain. Okey, tadi kita dah menceritakan tentang share kepada penonton dekat luar tentang perkembangan COVID-19 dan juga SOP Bazar Ramadan yang akan datang ni, dan yang terakhir tadilah adalah perkahwinan selebriti. Untuk segmen yang seterusnya ni. Okey, saya hari ni macam hari tu kan saya jadi cikgu. Saya mengajar Syasha. Hari ni saya memang banyak perlu bertanya dengan Syasha. Dia pula jadi cikgu saya. Cikgu Syasha hari ni.
So tadi kan Sasha kita mula dengan intro, greeting apa semua. Saya Ya, dah pas Dah Dah pas, boleh? dah pas, Okey, boleh. lepas tu ada perincian tentang COVID. Ya, Okey, betul. lepas tu apa tadi? News. Ya, news. Saya dah buat study dah. Buat dah. buat Okey, news apa nampak semua. ada study tu, nampak. So sekarang ni apa lagi? Sekarang ni kita akan masuk ke topik yang pertama, iaitu mengenai kegiatan pertubuhan kebajikan dan amal jariah komuniti Kuching ataupun amal. Dan seperti yang kita tahu, setiap hari manusia ni dia akan mengadakan perancangan dan juga melakukan banyak perkara bagi memastikan kehidupan di dunia ini sentiasa dalam keadaan terbaik. Namun begitu, tidak lupa juga dengan saham akhirat yang kita perlu ambil kira sebenarnya. Jadi selain itu, apakah saham akhirat yang boleh kita lakukan? Sebab tu kita masukkan topik ni, iaitu kegiatan pertubuhan kebajikan dan amal jariah komuniti Kuching ataupun tim amal, iaitu sebuah badan bukan kerajaan yang banyak membantu mereka yang memerlukan. Hari ini bersama kami iaitu Tuan Haji Mahathir Fatimah. Apa khabar Tuan Haji? Selamat pagi Tuan Haji. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Dan dalam sejarah hidup saya, Tuan Haji lah guest pertama saya jadi host. Saya host pertama hari ni. Pertama kali hari ni. Ini cikgu saya, Cikgu Sasha. Baiklah, berkaitan dengan kebajikan amal ni, saya ingin bertanya kepada Tuan Haji, bagaimana orang awam yang berminat boleh menderma untuk tujuan amal pertubuhan ni, Tuan Haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV Sarawak bagi program Sejahtera Asia. Okey, bagi persoalan tadi, orang awam yang ingin menyumbang bagi tujuan amal bersama pihak kami boleh berbuat demikian dengan menyalurkan sumbangan dalam bentuk keuangan ataupun barangan secara fizikal. Jadi untuk sumbangan keuangan bolehlah salurkan ke akaun Amal Kuching. Amal Kuching di Bank Rakyat, nombor akaun 1101 662 633. 1101 662 633. Dan bagi sumbangan dalam bentuk fizikal, sama ada dalam bentuk peralatan untuk pengurusan jenazah, makanan-makanan untuk sumbangan asnaf dan sebagainya, bolehlah dihantar terus ke pusat operasi kami di Masjid Nurul Khair, Kampung Semariang Batu, Kuching. Kampung Semariang Batu. Okey. Dan berdasarkan artikel yang saya baca, Tuan Haji, antara khidmat bantuan yang diberikan oleh tim amal ni adalah menghantar katil untuk dipinjamkan dan menghantar pesakit dari hospital ke rumah mereka. Dan bukan itu saja sebenarnya, fokus utama pertubuhan kebajikan ni adalah yang pertama, van jenazah amal. Yang kedua, yang ni saya tahu, Saya dah buat kajian Silakan. juga. Okey. Pertama tadi van jenazah. Okey. Yang kedua, tapi saya tulis nota lah. Kedua, pengurusan jenazah amal, ya Tuan Haji ya. Okey, yang ketiga tabung bantuan makanan amal dan yang keempat adalah infak katil kepada pesakit amal. Dan untuk infak katil pesakit amal ini, boleh Tuan Haji ceritakan lebih lanjut mengenai bantuan katil ini? Kenapa katil kepada pesakit dan disalurkan ke mana tu? Tapi sebelum tu, saya dah tak sabar tanya soalan. Tak sabar nak tanya soalan. Okey, bagi penonton dekat luar sana yang ingin mendengarkan jawapan daripada Tuan Haji, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Okey, kembali bersama kami dalam Sejahtera Asia. Saya ni dah tak sabar soalan saya tadi nak dijawab, iaitu kenapa katil dan ke manakah sumbangan ini disalurkan? Tuan Haji. Okay, terima kasih. Jawapannya kenapa katil? Sebenarnya di pihak kami Masjid Nurul Khair sebelum ini ada menerima infak katil daripada bekas-bekas pesakit yang telah sembuh. Jadi katil tersebut tersimpan sekian lama di masjid dan
kita tak tahu nak jalankan macam mana, nak bagi kepada siapa. Okey. Jadi sampailah suatu hari anak kepada sahabat kemalangan dan mengalami pendarahan otak dan sebagainya. Jadi memerlukan katil. Sampailah 2 katil keluar sampai ke bahagian debak dan sebagainya. Oh, di Jadi luar selepas itu ada kecil. lagi yang menghubungi kita untuk memohon katil. Okey. Jadi kita war-warkan di Facebook pada ketika itu. Jadi lebih banyak lagi yang yang memohon untuk meminjam katil. Jadi kita hantar katil tersebut dari masjid ke rumah. Terus ke rumah pesakit. Jadi nak memohon penggunaan katil tersebut tidaklah terlalu susah, cuma melalui WhatsApp, telefon, dan kita mohon bukti bergambarlah. Sebab katil tersebut dia memang lebih digunakan untuk pesakit-pesakit yang tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri. Kita Maknanya nak memang pastikan datang perlu kepada bantuan keluarga lah. Kita nak pastikan dia datang kepada orang yang sesuai, yang sepatutnya. Jadi Tuan Haji dah cakap tentang diwar-warkan ke Facebook. Okay, kalau diwar-warkan ke Facebook tu ada dia punya grup ke, ada dia punya page ke, atau macam mana? Okey. Kita ada FB page. ada page. Yang pertama Amal Kuching Amal Kuching. Amal Kuching. dan yang kedua Van Jenazah Amal. Van Jenazah Amal. Okey. Dan Tuan Haji, selain daripada katil tu, apakah kemudahan yang diinfakkan oleh tim amal? Okey, kemudahan yang diinfakkan oleh tim amal atas permintaan daripada pemohon. Ada yang memohon katil, kemudian kursi roda, walker, yang tongkat kaki 4 tu, tongkat biasa, Okey. dan kerusi toilet untuk buang air. Nampak tak dekat situ Cikgu Azila, semuanya adalah untuk memudahkan bagi mereka yang memerlukan sebenarnya. Dan selain tu tadi juga ada kita nyatakan bahawa bantuan makanan amal. Jadi Tuan Haji, bagaimana gerak kerja ni dilakukan? Bantuan makanan amal. Ya. Okey, untuk bantuan makanan amal ataupun dikenali sebagai tabung makanan amal dengan singkatannya TAMAM. TAMAM. Okey, untuk tujuan makanan amal kita fokus kepada golongan asnaf. Jadi sekarang kita pun masih dalam proses untuk mencari golongan-golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dalam keadaan ekonomi sekarang yang begitu tertekan dengan pandemik COVID-19 yang beri kesanlah kepada setengah golongan. Bercakap tentang ekonomi tadi so yang ni dia akan berbalik kepada keuangan. Macam mana sebagai orang awam, kamilah saya dengan Syasha kot lepas ni, macam mana kita nak terlibat in term of keuangan, nak menyalurkan bantuan keuangan ke selain daripada nak bank in kan? Bank in tadi dah ada diberikan dia punya siap diberikan nombor akaun lagi. Selain tu ada cara lain tak dari segi keuangan? Okey, untuk orang awam yang ingin menyumbang selain daripada transfer ataupun bank in ke akaun amal, bolehlah menghantar dalam bentuk barangan makanan, hantar ke pusat operasi kita dan kita akan kumpul sampai satu masa waktunya cukup ataupun ambil mudah hujung bulan lah kita akan agihkan kepada golongan-golongan tersebut. Mungkin tadi berkaitan dengan kewangan, tapi kali ini mungkin juga ada yang mereka nak membantu secara fizikal ya Tuan Haji. Jadi macam mana golongan belia ataupun golongan remaja ni dia nak melibatkan diri dalam pertubuhan amal ni dan sebagai saham akhirat katanya. Bagaimana mereka nak mendaftarkan diri? Baik, melalui Facebook page kami pun ada mewar-warkan pelawaan untuk sebagai sukarelawan ataupun ahli amal dan alhamdulillah sekarang banyak lebih kurang 20 orang yang terlibat sebagai sukarelawan yang melibatkan dirilah dalam aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan. Mungkinkah ada kriteria-kriteria yang akan dilihat untuk menjadi seorang sukarelawan ni? Kriteria umum. Umum. Kepada orang awam yang ingin terlibat secara umum,
kita tidak memilih lah. Maksudnya saya boleh, Cikgu Azila pun boleh juga. Boleh, semua Dari boleh. umur 18 kot boleh kan? Boleh. Masih memerlukan ramai tak? Wah, masih memerlukan ramai insya-Allah Masih, insya-Allah. Mungkin boleh kita pun tolong war-warkan juga insya-Allah. kerana kalau untuk belia ni penting sebenarnya bagi mereka untuk buka mata Betul, kan, untuk betul. mereka terlibat sebagai mereka punya pengalaman lah dan sebelum soft dia skill mengisi. juga. Yes, dia punya soft skill untuk dia mengisi dia punya masa dengan pengalaman yang berguna sebelum mungkin nak masuk universiti, mungkin lepas habis universiti nak masuk ke alam pekerjaan, Ya, betul. supaya Dan- mereka ni kejap cikgu kejap. kejap. Okey, supaya dia punya dalaman ni rohani ni kuat. Itulah kan? yang saya nak tekankan adalah bukan setakat keduniaan, duniawi semata-mata. Tidak, ini adalah untuk ukhrawi juga sebenarnya. Wah, bahasa hari ni. hari Ya, ni. betul. Betul ya Tuan Haji, betul ya? Tak Betul, salah betul. ya saya. Okey, seterusnya ada juga kita semua ni tak mempunyai kemahiran ataupun pengalaman dan sikap sukarelawan untuk menguruskan jenazah. Aduh, saya nak tanya ni sebenarnya. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Sangat best Bestkan soalan ni. ni. Jadi, dari mana tercetusnya idea untuk membuat kerja amal dalam bentuk sebegini? Untuk pengurusan jenazah, Ya. idea untuk melakukan kerja amal seperti van jenazah dan pengurusan jenazah timbul apabila kami sering turun ke lapangan, terutamanya ke rumah mayat dan sebagainya. Terutamanya apabila kita berhadapan dengan keluarga-keluarga yang susah ataupun keluarga yang kehilangan tulang belakang keluarga, seorang ayah Ya. meninggalkan isteri dan anak-anak yang masih sekolah. Okay, jadi walaupun satu ketika dahulu kita mengenakan bayaran, okay, jadi dalam perjalanan tu kita dah set berapa tambang daripada rumah mayat ke lokasi. Tapi bila melihat situasi tersebut, keluarga yang ditinggalkan, jadi cas tu padam. Jadi kita lebih membayangkanlah bagaimana kalau kita sendiri yang dalam situasi yang Berada di tersebut. situ kan. Di hasil perbincangan dengan perbualan dengan sahabat-sahabat pengurusan jenazah, jadi kita ambil pendekatan untuk mempertimbangkan balik cas-cas tersebut sebab mengambil kira semuanya adalah hasil sumbangan. Macam van pun diwakaf. Kain kafan, papan lapis, semuanya diwakaf oleh penderma. Jadi yang sukarelawan-sukarelawan pun semuanya bekerja sendiri. Dan kita mengambil yang bekerja-kerja sendiri, maknanya mudah untuk mereka terlibat apabila diperlukan. Dia punya mobility itu lebih tinggilah, flexibility itu. Dan yang saya tertarik ini adalah kalau macam mana kalau orang awam ni dia nak terlibat secara macam ni sukarelawan, tetapi tak semua orang ada kemahiran dari segi macam menguruskan jenazah. Kalau ada jenis orang tu kata kita orang Sarawak tu san nyawanya dengan nak kerja-kerja nak jenazah apa semua kan, nak ke rumah mayat apa semua, mungkin tak ada skill, tak ada pengetahuan. Yang muda-muda, saya bercakap tentang muda-muda sebab saya ni selalu dengan muda-muda kan. Lepasan SPM selalu macam tu, yang umur bayar-bayar 18, 19, 20. Ini banyak, mungkin ramai dekat umur-umur macam ni. Kalau jenis umur macam ini, golongan ini nak join jadi sukarelawan dari segi skill semua tu. Kita alu-alukan keterlibatan sukarelawan-sukarelawan dalam pengurusan jenazah. Tidak mengira peringkat umur. Jadi strateginya yang kita lakukan sekarang ialah kita bahagikan kepada kumpulan-kumpulan di mana setiap kumpulan akan diketuai oleh mereka-mereka yang sudah mahir. Jadi yang lain cuma ikut, lihat, belajar, tanya dan insya-Allah sampai mereka mahir. Maksudnya mereka ni diberi kursus lah sebelum melakukan pengurusan jenazah dan ni. ada mentornya lah yang akan mengetuai mereka, ada praktikal leader. dengan teori sekali. Praktikal dan teori sekali. Itu saya sebenarnya rasa ni, mungkin ada ramai
golongan remaja ataupun golongan belia dekat luar sana yang tak tahu macam mana nak menguruskan jenazah, jangan risau sebab Pertubuhan Amal ni dia ada sediakan kiranya macam bagi cara-cara nak pengurusan jenazah. Seterusnya adalah apakah antara pengalaman yang Tuan Haji tak dapat lupakan? Contohnya mungkin ada daripada keluarga yang susah ke ataupun dari segi jarak yang melibatkan jarak perjalanan tu. Okey, pengalaman yang saya tidak dapat lupakan apabila menghantar seorang jenazah pelajar 15 tahun yang berumur 15 tahun berasal dari Sarike, menghidap tumor otak daripada umur 12 tahun selepas tamat UPSR. Jadi kita dapat info daripada ibunya bahawa beliau adalah seorang yang aktif di masjid, bermain dengan kawan-kawan. Ya, saya terharulah apabila kita sampai di tanah perkuburan Sarike, melihat sendiri ramai kawan-kawan beliau. Jadi kita tumpang rasa kesedihan daripada ahli keluarga. Okey, selain itu pengurusan mu'alaf. Baru-baru ini kami telah menguruskan satu kes mu'alaf di Kampung Sadir, Padawan. Berangkat dari pusat operasi kami, Masjid Nurul Khair, pukul 9 pagi. Kami balik Kuching pukul 3.30 petang. Okay. Jadi walaupun dalam Kuching, perjalanannya jadi jauh. Jadi Kampung Sadir terletak di atas Anah Rais, Padawan. Menjemput jenazah, kediamannya di atas bukit. Ya, di atas bukit, kemudian dibawa ke Masjid Kampung Darul Iman Tebedu. Oh, jauh. Untuk diuruskan, dimandi, dikafan, disolat dan sebagainya. Seterusnya dikebumikan di tanah perkuburan Darul Iman. Nampak tak cabaran dan liku-liku yang dihadapi. Tapi dalam masa yang sama juga tetap membantu untuk menguruskan semuanya. Dan saya fikirlah yang macam ni dia melibatkan pengurusan emosi tu mesti kuat. Macam mana Tuan Haji menguruskan emosi ni apa semua, kita akan kembali selepas ini. Kita break sekejap, kita nak telan Elio kejap apa semua. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih. Mungkin ada pesanan terakhir Tuan Haji kepada mereka dekat luar sana. Dah habis sesi Tuan Haji salah ke saya tadi? Tak ada soalan lagi dah ni? Tak apa, last soalan Tuan Haji. Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang ataupun dermawan-dermawan yang sentiasa bersama kami, membantu kami, menyokong usaha kami dalam membantu ataupun memudahkan urusan kita, kebajikan umat Islam dan juga bukan Islam. Terima kasih. Ya. Daripada itu, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami Tuan Haji. Dan untuk topik yang seterusnya, kita akan tunggu selepas ini. Hanya di Sejahtera Asia. Ya. Okey, kita kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Tadi kita dah belajar kita punya ada input yang sangat banyak untuk kita, iaitu tentang amal. Ada kegiatan pertubuhan kebajikan, berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan sukarelawan, berkaitan dengan macam mana kita nak keuangan punya sumbangan kepada ni. Okey. Dan seterusnya tajuk kita apa, Cikgu Azila? Yang seterus ini saya bagi macam pelajar, dia kata ada keyword. Keyword dia tu adalah hutan. Okey. Kalau bagi saya kalau hutan ini adalah satu ekosistem yang sangat penting. Betul. Tanpa hutan ni banyak perkara akan terjadi, tetapi yang negatif banyak. Ya, okey. Jadi dalam isu
begini, hutan ini saya akan selalu relate dengan hidupan liar dan saya juga akan selalu relate. Kita sebagai orang awam lah, itu kita akan relate hidupan liar dengan lagi tumbuh-tumbuhan. Senang cerita bahasa kacaknya adalah flora dan fauna. Ya, kita selalu dengar dari masa sekolah dulu kajian tempatan, geografi. Kajian tempatan, geografi. Pendidikan moral juga Pendidikan sama juga. moral. Okey. Dan selain daripada itu, kami juga ingin menyatakan bahawa 21 Mac yang lepas kita telah pun mengadakan Hari Perhutanan Sedunia. Ya. Dan daripada itu juga, apa kata kita hari ini menjemput seorang guest, tetamu yang sangat-sangat sesuai untuk berbicara tentang perhutanan ini, iaitu bersama kita pada hari ini Tuan Haji Zulkifli Muhammad Atun yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, bahasa orang putihnya CEO lah, CEO kepada Perbadanan Perhutanan Sarawak, Sarawak Forestry Corporation. Selamat datang. Tuan Haji. Terima Apa kasih. khabar? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengupas tajuk kita pada hari ini, itu seperti yang Cikgu Azila beritahu tadi, hutan ini merupakan khazanah alam yang sangat tinggi nilainya dan juga ia boleh memberi kesan yang positif jika kita menjaganya dengan sebaiknya. Dan juga pada pelancaran yang lepas, Perdana Menteri kita telah menyeru kerajaan negeri untuk melipat gandakan usaha dalam memulihkan kawasan hutan terosot melalui penyelesaian berasaskan alam semula, jadi terutama di kawasan sensitif alam sekitar. Jadi persoalannya, Tuan Haji, boleh tak kongsi kepada kami apakah peranan Sarawak Forestry Corporation? Okey, terima kasih Sasha dan juga Cikgu Adilah. Yang pertama kali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada TVS kerana invite saya sebagai Ketua Eksekutif SFC, tapi sebenarnya saya ini merupakan satu muka pada SFC. So, soalannya apakah peranan SFC? Ya, betul. Semenjak Januari 2020, SFC telah diperbadanan sebagai statutory body, khasnya untuk melihat kepada atau menguruskan kepada national parks dan juga wildlife di Sarawak. Jadi rolanya dan responsibilitinya adalah bertukar dan kita adalah begitu fokus sekali, terutamanya melihatkan dari segi macam mana kita nak menguruskan national park kita secara mampan, right? Dan juga macam mana kita hendak menguruskan juga ataupun protect wildlife kita. Jadi di bawah undang-undang ataupun ordinan kita telah dikuasakan di bawah ordinan National Park and Nature Reserve 1998 dan juga Wildlife Protection Ordinance 1998. Okay. Saya ingin juga menceritakan bahawa ini adalah satu transformasi daripada dulu-dulu SFC SB dan sekarang SFC. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa I have a lot of amazing people in my organisation. Oh my God. They are very qualified, right? They are very experienced. They range from rangers, wildlife biologists, conservation officer dan juga support group. Kalau saya ingin menceritakan sikit sini SFC ini banyakkan adalah multi fokus, multidisiplin. Saya ingin menyatakan bahawa young mothers are also in our diving team. Diving team, looking after the corals. Wow, nampaknya berenang pun tak boleh. Jadi kerjanya bukan hanya di hutan, di laut pun ada. Nampak tak? Jadi dekat situ kita nampak dia macam ada menyelitkan pemeliharaan dan pemuliharaan juga sebenarnya. Ya, sebenarnya betul. Dan juga bagi kepada mereka yang dekat luar sana, pemuliharaan adalah bermaksud mengembalikan sesuatu kepada asalnya dan memelihara adalah mengekalkan keadaan asal. Jadi apakah yang dilakukan oleh pihak Forestry Corporation iaitu SFC dalam pemeliharaan dan pemuliharaan hutan di Sarawak? Okey, sebenarnya dua-dua tu adalah kita buat. Dua-duanya. Selalu memelihara dan satunya memelihara. Dua-dua. Ya, saya ingin nak menceritakan mengenai memelihara dulu. Boleh. Okey, conservation.
Di sini di Sarawak ni kita diberi tanggungjawab untuk seperti saya kata tadi to manage 66 totally protected areas. Kawasan terlindung sepenuhnya. 66. 66. Salah yang terkenal sekali adalah Gunung Mulu National Park. Ada kalau di Kuching ni Bako National Park, Kuching Wetland, Semusam, Semilajau, 66. Ada yang di laut tu yang mengandungi lebih kurang 1 juta lebih hektar. Luconia Shoal National Park. Okey. Jadi kalau kita mengenai memelihara, contohnya kita oleh kerana tahun ni kita kerajaan Malaysia target is 100 million trees. So dalam masa 10 tahun ni Sarawak Forestry target is about 3.5 million trees ditanam di dalam TPA ni. Di selama ni kita telah buat di Semusam, right? Di Kuching Wetland, di Semilajau, di Piasau Nature Reserve dan juga di Samajaya. Ingin saya menyatakan di sini bahawa sebelum bulan puasa kita akan lagi menanam, kita panggil wilding, di Semusam, belah atas Teluk Melanau. Okey. Right? Kita kalau bila kita menanam, kita menggunakan apa yang kita panggil site species matching. Kita tengok keadaan environment tu. Kalau contohnya kalau di kawasan tu banyak tumbuhnya pokok kapur. Jadi kita akan menanamkan kapur. Kita tak akan ambil yang lain kerana dia akan jadilah. Betul. Maksudnya kena lakukan research yang terperinci untuk melihat apakah tanaman yang sesuai untuk ditanam di sebuah kawasan tu. Ya, betul. Kadang-kadang kalau yang researcher tu, kita pun ada researcher, dia memang terperinci. Tapi macam saya sebagai seorang forester, saya suka melihat through observation. Saya akan tengok apa pokok yang ada di sana, apa yang boleh tumbuh, apa yang tak boleh tumbuh. Jadi saya pun cuba mencadangkan kepada pegawai-pegawai biologis kita macam mana kita boleh, salah satu caranya itu yang memelihara, right? Jadi kita target 3.5 million. 3.5 million. Dalam masa 10 tahun. Bukan satu angka yang kecil. So banyak yang kita nak tahu ni, dia punya cabaran, kan? Dia betul. punya apa lagi macam mana nak sampai ke tahap itu tu. Satu yang saya rasa macam 3.5 juta. Banyak. Macam mana nak menjayakan tu? Allah, banyaknya. Tapi tapi sebelum tu kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tengah duduk minum air tu, sabar dulu, sabar. Jangan tukar siaran. Kita akan kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Okey, kembali bersama kami dalam Sejahtera Asia. Saya masih tertarik tadi dengan 3.5 million trees, 3.5 juta pokok. Saya ni nombor-nombor ni excited sikit. Kan? Kita cikgu matematik ni. Okey. 3.5 juta pokok tu, cabarannya macam mana tu Haji? Okey,
juta pokok akan ditanamkan masa 10 tahun 10 tahun. ya di dalam 8,000 hektar tanah terosot di dalam kawasan lindungan sepenuhnya. Ya. Okey. Salah satu cabarannya seperti saya kata tadi, kalau kita nak if we want to make it successful, we have to make sure that we planting the right species. Right Right? species. So with the right species, macam mana cara kita nak cari? Ya, satunya kita memerlukan kewangan yang besar. Ya, betul. Right? Okay. Dan of course kerajaan negeri ya membantu kita ya kerana at the end of the day this is good for Sarawak. Ya. So salah satu caranya kita akan menggunakan, bukan menggunakanlah, kita akan invite ya local people to help us untuk mencari anak benih. Ya. Dan juga mereka ni akan menanamkan pokok tu. Dan kita memberi insentif. Ya. Kalau dia dah dapat anak benih, dia akan menanam, dia akan menjaga, kita akan beri dia insentif supaya dia ada ownership kepada pokok, anak-anak pokok yang nak ditanamkan. So sekarang cabarannya ya di mana kita nak dapatkan anak benih. Ya. Pasal hutan kita tu banyak, Ya. beratus-ratus spesies. Ya. Satu. Kedua, adakah anak benih yang bagus ke si? Right? Dan ketiga, ya, yang paling cabaran yang paling adalah kita nak tahu berapa persen akan sukses. Kira Ya, Alhamdulillah. akan tumbuh lah. Nak tumbuh. Okay. Alhamdulillah, semasa kita menanamkan di Samusam, success rate-nya adalah 80%. 80%. Ya. Oh. Jadi sebelum Hari Raya tu kelak kami akan ada jual molah sisa lagi. Ya. Okey. Bukan raya, sebelum bulan puasa, Sebelum bulan puasa. puasa. Kami akan menanam lagi di Samusam kerana sia banyak tanah yang terosot. Kerana salah satu disebabkan oleh tanah runtuh. Satu lagi encroachment, orang masuk dalam. So kita akan mengembalikan kepada yang sedia ada. Ya. Saya ingin beri satu contoh lagi ya. Di Kubah National Park. Kubah Nasional. Kita ada menanamkan pokok ara. Pokok ara. Pokok ara, bila pokok ara ni ada buah ara. Okey. Ini adalah makanan kepada burung. Di Kuching, di selatan, burung yang ada di Kubah akan terbang kepada Santubong. Okey. Dia punya root. Di Dan selatan. burung tu, tahu tak burung apa tu? Burung apa? apa? Yang emblem kita ya, Kenyalang. Rhinoceros hornbill. Oh. Kalau kita mati benar-benar, especially di Santubong, nya akan di tempat HQ kita orang pun ada. Oh, dari mana dia terbang tadi? Dari Daripada Kubah kat Matang, yang akan berterbang terus ke Santubong, yang pun root lah. Tengok saya tulis nota. Dan ada juga yang bukan rhinoceros, yang hitam putih ataupun kita panggil oriental pied hornbill. Ya, banyak macam di Bukit Siol pun ada juga, Pak. Ya banyak ya burungnya. Tapi jadi kita nanam bukan hanya pokok-pokok biasa, tapi pokok-pokok yang memberikan buah-buahan juga. Memberikan That's buah-buahan why kepada yang dia haiwan ni. punya ekosistem tu lah. That's why Tuan Haji punya tim tadi memang dia mesti pakar-pakar dalam bidang itu. Ya. Kerana dia kalau tanam bukan sebarang tanam. Ya, Betul. Kan? Betul. Dengan ilmu, dengan kemahiran dan scientific Kemahiran, ya. knowledge orang kata. Kata orang kampung kami. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Ya, dalam grup tu adalah macam botanis, soil scientist, animal biologist. Jadi mereka akan jadi satu tim. Akan tiap-tiap tempat yang akan ditanamkan, dia akan study dulu. Ya, kalau bagus, ya kita terus apply. Kalau kita have to study lagi, kena ya. Macam faktor hujan perlu diketahui. Kalau saya ingin nak menceritakan sikit hutan ni, kalau dalam bahasa orang putih digelar forest nak. F-nya fish and wildlife Fish and wildlife. Okay. ataupun Fish food and wildlife. atau food. Okey. Food. O-nya outdoor amenities. Outdoor Macam amenities. tempat orang rekreasi, Okey. outdoor recreation R-nya adalah range and forage. Sekarang dipanggil rain. Hujan. Okey. Tadi outdoor kan, kini tu digelarnya oksigen. Oksigen. Kerana hutan yang memberikan oksigen, proses fotosintesis. Ya. E-nya environmental amenities. Kita make sure that alam persekitaran kita adalah bagus. S adalah soil. Soil conservation. Bila pokok ditebang, akar mati, dia boleh meruntuhkan tanah. Dan last kali T, timber.
Jadi kalau kita melihat menyeluruhnya, ya, kalau kita nak sayangkan hutan, kita jangan lihat T aja. Kita mau lihat the whole thing. Betul. Nampak tak dekat situ rupanya forest tu ada membawa maksud yang tersendiri dan juga sebenarnya kita jangan fokus kepada T tu, fokus yang ke depan. Kita kebanyakannya T saja. Kita kebanyakan T saja. Kita tak fokus kepada oksigennya, kepada F-nya tu semua. Jadi yang seterusnya bila kita dah pemuliharaan tadi, mesti ada pemeliharaan seperti yang Tuan Haji bagi tahu. Jadi apakah antara benda yang dilakukan? Ya, sebenarnya pemeliharaan dan pemeliharaan dekat sama. Right? Ya, bezanya ada sedikit-sedikit lah. Kalau kita concentrate dengan wildlife, right? Kalau di Sarawak tu, kalau kita tengok kan, yang ikonik spesiesnya adalah orangutan, right? Hornbill, ya. Okay, bunga pakma, ya. Okay, dan yang tiga tu yang saya dapat katakan masa tu lah, okay. Dan satu lagi yang dahsyatnya lah, bukan ikonik spesies, buaya. Okay. So kadang-kadang spesies kita adanya boleh extinct. Ya. Dulu rhinoceros pun kita ada, tapi dah extinct. Jadi sekarang kita, terutamanya bila contohnya kalau kita dapatkan orang yang memberi balik apa nama haiwannya, after we rescue it, then we will look at the animal itself. Ya. Apa harusnya kita mula? Patutnya kita melepas saja teruskah ataupun kita akan study netoknya ada kecacatan. Kadang setengah-setengah macam orang hutan yang dibagi balik dengan kita orang, right? Orang hutan dah fikirnya macam manusia juga. Ada ceritanya di Matang bangke. Pandai duduk dengan apa nama orang makan Maggi nah. Pandai makan Maggi. Nya dah fikirnya tu manusia. Sebab kita perlu pemeliharaan. Kita perlu macam mengembalikan balik kepada habitat yang macam ni. Habitat dan nalurinya. Bagi dia jadi balik orang hutan. Ya. Kerana orang hutan tu 93% nyampun DNA sama dengan kita. Okey. Saya pernah dengar. Ya. Jadi dia ya perbezaannya. So that's why it's very interesting in dalam subjek tu. That's why we need special people, specialists. Kita memerlukan orang-orang yang tahu sains. Ya. So kalau akan menjadi masalah. Ya, betul. Dan tadi kita dah bincangkan apakah peranan daripada pihak Sarawak Forestry Corporation. Jadi seterusnya mungkin ada pesanan Tuan Haji kepada orang awam dalam membantu. Okey. Kalau mengenai conservation tu, janganlah fikir SFC ajalah. Jangan fikir orang kerajaan ajalah. Sebenarnya adalah tanggungjawab semua kita. Ya. Semua kita mesti bertanggungjawab ke atas pemeliharaan dan pemeliharaan. Saya ingin nak bercerita sedikitlah. Itu pengalaman saya lah. Masa anak saya lagi umur 6 tahun lah. Nah, saya ngembak 4-wheel drive. So di depannya ada orang pakai Mercedes. Right? Buang sampah. So anak saya madah, "Pak, apa hal Pak?" Jadi saya madah lah. Kadang-kadang orang tu kereta besar nyampun tu kurang. Straight away anak saya madah. Bapak, kita pun sama juga. Kena impun lagi. Kerana kalau kita nak mengubah, kita siapa mengubah atas tu. Betul. Yang mengubah di bawah. Jadi saya berharap dengan adanya kami pun khusus, kami ada SEPA. SEPA is Conservation Educational Program lah, awareness. Kita dapat start ukar pemikiran orang. Dan dari sia kita pun ada apa yang dikatakan Special Park Committee, Honorary Wildlife Ranger. Jadi Sidak Tu lah membantukan kita. Dan Sidak Tu juga sama juga digelar panggilnya Eyes and Ears. Kalau adanya encroachment di National Park, dia akan beritahu kita. Okey, so banyak kita belajar hari ini. Kita bukan saja belajar tentang hutan, bukan saja belajar tentang the scientific knowledge about hutan ni. Saya ingat tadi kalau tanam pokok, tanam je lah pokok. Rupanya banyak yang nak kita ambil dekat sana, kita nak fikirkan kiri dan kanannya ya. Dan juga perlu mengekalkan kehidupan liar yang ada di dalam negara kita, khususnya di Sarawak sendiri. Dan juga tadi sebenarnya adalah kita perlu memupuk untuk mengekalkan
mengekalkan kesedaran tu mesti dari awal. Kesedaran tu mesti dari awal. Ya. Tuan Haji, minta maaf sangat kita tak kecukupan masa. Sepatutnya Masa sebenarnya sangat banyak lagi yang kita boleh cungkil. Betul tak Cikgu Azila? Betul, sangat. Boleh saya bagi satu je lagi? Okey, ya, silakan. Semua kita di sekolah dulu pernah menyanyi lagu Obangau Obangau. Ya betul. Itu adalah lagu ekologi. Ya, Kenapa kau betul, kurus, betul. kan? Sampai api kayu pun ada, sampai banjir lah apa. So, betul. kalau kita ingat, Obangau, ia akan memupuk kepada semangat kita untuk memelihara, untuk menjaga alam sekitar. Itu Dan bukan ia nyanyi sekadar nyanyi, betul tak? Dan ia sangat berkait rapat dengan ekosistem. Okey, kita berehat sekejap. Nanti kita akan bersama semula dengan saya dan Syasha. Dan terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Kita akan kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan bersama kami pada hari ini, iaitu topik yang sangat menarik. Dan bagi topik yang pertama tadi, secara kesimpulannya apa yang Syah dapat dan juga apa yang Cikgu Azila dapat adalah yang pertama, apabila seseorang Islam tu meninggal dunia, terhapuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara ni Cikgu Azila. Iaitu yang pertama adalah doa daripada anak yang soleh kepada ibu bapanya, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah Amal. Sedekah jariah yang juga sangat berkait rapat dengan isu yang pertama tadi. Yang pertama tadi nama dia pun dah amal jariah. Kan? Dan isu yang kedua tadi adalah tentang hutan. Hutan ini, dan saya dapat sangat-sangat banyak input tadi adalah tentang forest tu. Rupanya kita banyak bercakap tentang T sahaja kan. Rupanya ada FOREST lagi. Jadi dan bagi penonton dekat luar sana, kalau nak tahu apa yang masuk forest tadi, boleh menonton. Cari kami dekat YouTube. Ya. Lepas ni kita akan upload kat YouTube. Kira-kira tengah hari macam tu dah dekat YouTube. Ya, betul. Dan saya sarankan kedua-dua topik tadi sangat penting. Yang kedua tadi dia ada menceritakan tentang bagaimana pentingnya kita untuk memberikan pendidikan dari awal. Ya, betul. Bukan dah tua-tua macam kita ni baru nak tahu tentang hutan. Betul. Pemupukan dari awal tu, kesedaran tu memang penting sebenarnya. Okey, so rasanya, macam mana saya hari ini, cikgu saya? Cikgu Azila hari ini saya rasa okey sangat-sangat. Okey, nanti bagi markah nanti bagi markah kan. So, itu sahaja untuk Sejahtera Asia pada hari ini. Jangan lupa esok saya ada lagi tau. Hujung-hujung tu kita belajar matematik. Hari ini saya jadi host kejap. Semua nak ditapau nyanyi juga. Jadi host punya juga. Okey, dari inspirasi. Kejap. Okey, itu sahaja dari kami di Sejahtera Asia. Okey, kita tagline dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Terima kasih.